Khairi Jamaluddin merupakan antara wajah paling dikenali dalam arena politik Malaysia. Mutakhir ini, dia dikenali sebagai individu yang lantang mengkritik korupsi dalam UMNO. Selain peranannya sebagai Menteri Kesihatan ketika wabak COVID-19 melanda negara. Dalam tempoh ini, Khairi, anak seorang diplomat dan graduan Universiti Oxford, membentuk imej yang popular di media sosial sehingga menarik ramai penyokong terutama dalam kalangan golongan muda. Namun, lelaki berusia 46 tahun ini bukan orang baru dalam politik. Dia telah menyertai pentas politik lebih 2 dekad lalu. Sejak hari pertama, dia telah dilihat sebagai ahli politik yang bercita-cita tinggi dengan sasaran paling tinggi untuk menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia. Khairi Jamaluddin mula dikenali ketika menjadi pegawai khas kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi yang menjadi timbalan Perdana Menteri setelah Anwar Ibrahim dipecat pada tahun 1999. 2 tahun kemudian, Khairi berkahwin dengan anak Abdullah iaitu Nori. Tun Abdullah kemudian menjadi Perdana Menteri pada tahun 2003 menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad, namun ada pihak yang mendakwa kuasa sebenar dipegang oleh menantunya itu. Pada 17 Januari tahun 2001, dalam satu laporan media tempatan, namanya disebut sebagai sebahagian daripada pasukan pemuda UMNO yang membuat rundingan rahsia dengan jawatankuasa Rayuan Pilihan Raya Pertubuhan Cina Malaysia SUKIU. Ia bertujuan bagi merangka satu kenyataan bersama berkenaan penarikan semula desakan pilihan raya SUKIU yang dianggap sensitif terhadap orang-orang Melayu. Bekas ahli Parlimen Rembau itu kian menonjol sekitar tahun 2003 dan dia kemudian menjadi timbalan Ketua Pemuda UMNO setahun selepas itu. Kemudian kedudukan yang dibenanginya tanpa bertanding. Khairi Jamaluddin kemudian meletak jawatan sebagai pengawal Abdullah pada tahun sama, namun kekal berpengaruh di koridor kuasa sebagai ketua kepada pasukan penasihat Perdana Menteri yang digelar sebagai budak tingkat 4. Tun Mahathir yang ketika itu hilang keyakinan kepada pengganti pilihannya sendiri itu antara tokoh yang menyifatkan Khairi sebagai Perdana Menteri de facto. Tun Abdullah menafikan perkara itu. Pada tahun 2005, Khairi mengundang kontroversi apabila dia memberitahu International Herald Tribune bahawa selepas PRU 2004, Tun Abdullah memutuskan untuk tidak menggali semula amalan rasuah lama. Pada tahun itu juga, urus niaga Khairi dengan ECM Libra mula menjadi perhatian. Khairi menyertai firma pelaburan itu sebagai pengarah khidmat nasihat korporat setahun sebelumnya. Pada akhir tahun yang sama, dia membeli 13 juta saham dengan harga 9.2 juta ringgit untuk memperoleh 3% pegangan dalam syarikat tersebut. Pengkritik mula mempersoalkan bagaimana dia meraih dana untuk membeli saham tersebut. Dia kemudian menjelaskan yang dia membuat pinjaman daripada ECM Libra. Tidak sampai sebulan kemudian, kerajaan mengumumkan rancangan untuk menggabungkan ECM Libra dengan sebuah GLC Avenue Capital yang membawa kepada penubuhan ECM Libra Avenue. Khairi kemudiannya berdepan tekanan hebat berkaitan penglibatannya dalam syarikat itu dan akhirnya menjual sahamnya pada bulan Ogos tahun 2006. Dia menanggung kerugian sebanyak RM200,000 Malaysia. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC menjalankan siasatan terhadap penggabungan itu, namun ia tertangguh setelah Nur Muhammad Yaakob ketika itu Menteri Kewangan kedua memberi keterangan siasatan kes itu tidak pernah diselesaikan. Sementara itu, sebagai timbalan Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin yang dilihat setengah pihak sebagai seorang Melayu ultra beberapa kali berselisih dengan MCA. Misalnya pada bulan Ogos 2006, dia memberi peringatan kepada ahli UMNO bahawa masyarakat Cina akan mengeksploitasikan perbalahan dalaman UMNO demi kepentingan mereka. Berikutan perkara ini, ia mencetuskan pertelagahan selama 2 bulan dengan MCA dan Parti Gerakan. Isu itu memuncak dengan Khairi memberi penjelasan secara tertutup tanpa permohonan maaf kepada Barisan Nasional. Pada Pimpinan Agung UMNO tahun 2007, Khairi membuat kenyataan berkias terhadap masyarakat India apabila dia merungut ucapan dasar Tun Abdullah tidak dilaporkan di kebanyakan akhbar dan edaran akhbar dikuasai oleh satu kaum. Kebanyakan akhbar arus perdana tidak diterbitkan selama 1 hari sempena sambutan Deepavali yang berlangsung pada hari sama dengan Perhimpunan Agung itu. Dalam ucapan sama, dia turut menggesa pengenalan subsidi secara bersasar.
Sementara itu, Khairi juga turut menasihati pentadbiran Tun Abdullah agar tidak bertemu dengan Barisan Bertindak Hak Asasi Hindu, Hindraf. Kegagalan kerajaan ketika itu dalam menepani kebimbangan masyarakat India dianggap sebagai antara faktor utama prestasi buruk Barisan Nasional pada pilihan raya umum 2008 yang akhirnya memaksa Tun Abdullah untuk meletak jawatan. Walaupun Barisan Nasional pada ketika itu hilang majoriti 2/3 buat kali pertama sejak tahun 1969 ketika ia masih dikenali sebagai Perikatan, Khairi yang pertama kali bertanding menang di Rembau. Dengan latar inilah, dengan perubahan dalam sentimen rakyat, Khairi Jamaluddin mencipta semula dirinya. Dari imej Melayu Ultra, dia memposisikan dirinya sebagai ahli politik yang lebih sederhana, liberal dan progresif. Penjenamaan semula ini dipercayai telah membantunya untuk menang jawatan Ketua Pemuda UMNO, menewaskan Mukhris Mahathir dan bekas Menteri Besar Selangor Dr. Muhammad Khir Toyo pada pemilihan parti pada 2008, walaupun ketika itu dia tidak lagi di bawah naungan Pak Lah. Dia kemudiannya mengisytiharkan dirinya sebagai seorang reformis dan menjustifikasikan tindakannya yang cenderung kepada sentimen Melayu Ultra sebelum itu sebagai cara melindungi kepimpinan UMNO daripada terhimpit ketika tempoh buruk parti itu. Dia malah menyertai Askar Wataniah sebagai sebahagian penjenamaan semulanya. Dalam ucapannya ketika Perhimpunan Agung UMNO tahun 2009, dia menggesa parti untuk beralih dari konsep dominasi Melayu kepada kepimpinan Melayu dan menggesa hubungan dengan kaum lain ditambah baik. Dia juga menyuarakan sokongan terhadap meritokrasi. Tahun-tahun berikutnya, dia akan mengecam protes terhadap pemindahan sebuah kuil Hindu di mana peserta protes berarak membawa kepala lembu. Dia juga mengecam tindakan membakar gereja ekoran pertikaian perhubungan penggunaan kalimah Allah. Khairi juga mengetuai Pemuda Barisan Nasional untuk mengeluarkan kenyataan bersama dengan Pemuda Pakatan Rakyat untuk mengecam tindakan menyerang rumah ibadat serta menggesa rakyat Malaysia untuk bersatu. Beberapa lagi langkah yang diambilnya dalam penggal pertama sebagai ahli parlimen adalah menyokong kebebasan media, penyertaan mahasiswa dalam politik serta pendaftaran pengundi secara automatik. Namun, ciri Melayu Ultra yang masih ada dalam dirinya ada kalanya keluar, misalnya ketika dia bertembung dengan tokoh DAP mendiang Pasing di Dewan Rakyat. Khairi juga mengetuai Pemuda UMNO dalam beberapa protes berkaitan isu antarabangsa di kedutaan. Namun, barangkali protes yang paling diingati adalah Perhimpunan Baju Merah Patriot yang dianjurkannya sebagai respon kepada Himpunan Bersih. Ketika protes itu yang diadakan pada hari sama dengan Bersih 2, Khairi mengetuai ahli Pemuda UMNO bertembung dengan polis dan kemudiannya dihadapkan dengan gas pemedih mata dan meriam air. Dia ditahan namun tidak didakwa. Pada PRU 2013, ketika Khairi mempertahankan kerusi Parlimen Rembau untuk penggal kali kedua, dia juga berjaya mempertahankan kedudukannya sebagai Ketua Pemuda UMNO setahun kemudian. Pada tahun itu, dia dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan, jawatan kabinetnya yang pertama. Sepanjang memegang jawatan itu sehingga tahun 2018, dia dilihat memenuhi aspirasi pihak kiri dan kanan berbanding kedudukan tengahnya. Antara yang paling menonjol adalah ketika Perdana Menteri waktu itu, Datuk Seri Najib Tun Razak melantiknya sebagai Menteri Bertanggungjawab untuk Program Transformasi Nasional 2050 TN50 yang ingin melibatkan golongan muda dalam rangka perancangan untuk pembangunan negara pada masa hadapan. Terdapat satu lagi peristiwa termasuk apabila dia meminta agar ahli Pemuda UMNO diberi jawatan penting dalam JLC serta mempertahankan keputusan Datuk Seri Najib untuk mengekalkan Akta Hasutan ketika Mahkamah Persekutuan memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kali kedua atas pertuduhan liwat. Khairi Jamaluddin bersama-sama Syafiee Abdullah menyertai jelajah anjuran Pemuda UMNO untuk menjelaskan kes itu di mana butiran sensasi berkenaannya dibincangkan secara terbuka. Ketika seorang pegawai kanan dalam Kementerian Belia dan Sukan dikaitkan dengan kes rasuah berjumlah 100 juta ringgit Malaysia, Khairi mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu namun berkata dia tidak akan meletakkan jawatan. Ketika skandal 1MDB, Khairi antara individu yang menyuarakan kebimbangan terhadap kemampuan syarikat itu untuk membayar hutangnya.
Namun pada masa yang sama, dia juga kelihatan antara yang menafikan sebarang unsur rasuah ketika timbulan dakwaan dana 1MDB sebanyak $681 juta sering menggunakan tukaran 2.6 bilion ringgit telah masuk ke akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak ketika itu. Sama seperti menteri kabinet yang lain, dia juga mengangkat naratif wang itu merupakan derma daripada keluarga diraja Arab Saudi. Keadaan berubah begitu cepat apabila Barisan Nasional tewas dalam PRU 2018. Ketika itu, Khairi berkata dia menyesal kerana tidak berterus terang dengan Najib tentang penolakan akal umbi terhadap UMNO. Dia kemudian mengakui skandal 1MDB adalah punca Barisan Nasional tewas dalam PRU tersebut. Bagaimanapun, tersingkirnya UMNO dari tampuk kuasa membuka peluang kepada Khairi untuk melonjakkan kerjaya politiknya, di mana dia bertanding untuk jawatan Presiden UMNO. Ketika fasa ini, dia sekali lagi menggunakan imej reformisnya. Dia membangkitkan idea untuk menjadikan UMNO sebagai parti pelbagai kaum serta membebaskan parti itu daripada cengkaman panglima politik ataupun warlord, perkauman dan seksisma. Namun, keputusan saat akhir yang dibuatnya untuk merebut jawatan tertinggi itu akhirnya memakan dirinya sendiri. Tengku Razali Hamzah yang pada waktu itu turut mahu melebut jawatan itu mendakwa Khairi antara individu yang memintanya untuk bertanding. Ketika pertemuan itu, veteran UMNO itu mendakwa Khairi turut menolak prospek untuk bertanding. Ahmad Zahid Hamidi akhirnya muncul sebagai pemenang. Sejak itu, Khairi Jamaluddin semakin jauh dari arus perdana UMNO dan kemudian menjadi pengkritik lantang Zahid Hamidi dan Najib. Di saat pengaruhnya dalam UMNO semakin pudar, populariti Khairi di kalangan orang ramai mula meningkat, terutamanya selepas langkah Sheraton pada 2020 yang menyaksikan UMNO kembali ke Putrajaya. Dia kembali ke kabinet dengan menjadi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan kedudukan itu, dia menjadi wajah usaha vaksinasi COVID-19 negara. Dia menonjol di saat menteri dan timbalan menteri lain dikritik kerana dilihat tidak cekap menangani wabak itu atau melanggar langkah sekatan pihak berkuasa. Malah, pemimpin pembangkang pun mengangkatnya sebagai seorang pemimpin yang cekap pada ketika itu. Khairi kemudian dilantik menjadi Menteri Kesihatan dan menggalas usaha negara menangani wabak COVID-19. Satu-satunya kontroversi melibatkan dirinya dalam tempoh ini adalah isu kontrak aplikasi MySejahtera. Dia berkata kerajaan tiada pilihan lain selain terus menggunakan aplikasi tersebut. Namun, walau persepsi awam semakin baik, dia kekal terpinggir daripada barisan tertinggi UMNO. Ia membawa kepada perpindahannya dari kerusi selamat di Rembau ke kubu kuat Pakatan Harapan di Sungai Buloh pada pilihan raya umum yang ke-15 lalu. Khairi Jamaluddin menjadikan kesaan untuk memperbaharui UMNO sebagai kempen utamanya dan jelas berkata dia ingin memimpin parti itu pada masa akan datang. Namun, dia tewas dan hasratnya untuk bertanding merebut jawatan itu berakhir apabila dipecat dari UMNO pada tanggal 27 Januari yang lalu. Menyifatkan pemecatannya tidak mengikut proses yang betul, Khairi memutuskan untuk tidak merayu dan kini dihujani tawaran untuk menyertai pelbagai parti. Bagaimanapun, dia membayangkan akan menerima tawaran daripada Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk menjadi CEO JDT dan penasihat orang muda Johor. Di pentas politik, belum pasti sama ada dia boleh bangkit semula dari abu sebagaimana haiwan mitos Sang Fionik. Artikel ini telah diambil daripada penulisan Zikri Kamarul Zaman yang diterbitkan pada 4 Februari tahun 2023 yang bertajuk Hikayat KJ Menyorot Kembali Fasa Politik Khairi Jamaluddin. Sekian, selesai.